Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biyassir wa la tu'assir, bitammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kasihi lagi dihormati Tuan Imam, Tuan Nazir, sosok pimpinan Masjid Setialam, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama-tama dan selamanya lah mari kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya lah malam ni dapat kita berhimpun bersama-sama. Kita duduk sebentar dalam majlis ilmu, majlis yang penuh keberkatan dan kerahmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan ianya berkekalan sehinggalah kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kita keizinan. Allah Subhanahu wa taala masih lagi rezekikan kita untuk kita bertemu dengan tahun baru 1445 Hijrah. Dan bila masuk bulan Muharram ni tuan-tuan, kata Nabi SAW, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah wa Muharram, atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, puasa yang afdal selepas bulan Ramadan syahrullah, bulan Allah, bulan Muharram. Oleh itu marilah kita perbanyakkan berpuasa dalam bulan Muharram ni tuan-tuan. Dan tambahan pula dalam bulan Muharram ni tuan-tuan, ada satu hari yang cukup istimewa. Kalau kita puasa, kata Nabi SAW, Allah SWT akan ampunkan dosa kita setahun yang lepas. Itu pada 10 Muharram, puasa Ashura. Nabi SAW bila mana pindah ke masa hijrah ke Madinah, Nabi SAW tengok puak-puak Yahudi ni puasa pada 10 Muharram. Lalu Nabi SAW tanya dia orang yang kepuasa 10 Muharram ni pasal apa? Jawab puak-puak Yahudi ni, dia kata, kami berpuasa kerana kami meraihkan hari kemenangan kepada Nabi Musa dan Bani Israel daripada dibebaskan, daripada dibunuh, dihambat dan dibunuh oleh Firaun dan bala tentera dia. Itu dalam peristiwa belah Laut Merah tu. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya kami lebih layak berpuasa kerana Nabi Musa AS adalah Nabi kami. Lalu Nabi SAW unjurkan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum puasa pada 10 Muharram. Tapi bila dah puasa 10 Muharram ni pula, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum tanya, ya Rasulullah, dah puasa, kalau puasa 10 Muharram ni dah sama macam Yahudi, macam mana cerita pula? Lalu kata Nabi SAW, baiklah, kalau aku ada lagi tahun depan, kalau ada rezeki tahun depan, marilah kita sama-sama berpuasa 9 dan 10 Muharram. Mana hari Tasu'ah 9 dan hari Ashura 10 Muharram. Tapi sayangnya Nabi SAW tak sempat nak puasa pada 10 pada tahun kehadapan, sebab Nabi SAW sudah wafat. Lepas tu tuan-tuan, fadilat dia besar. Bila? Dah lepas, minggu lepas. Kami dengan Jumaat. Setahun dosa kita diampunkan oleh Allah SWT. Main-main tuan-tuan. Mana diskaun Allah SWT beri. Kita kalau JPJ buat diskaun saman tuan-tuan, office pukul 8 buka, pukul 6 dah beratur.
nak nyampai ke 8 macam ular melengkar-lengkar beratur tu, nak bayar saman, diskaun. Ni Allah SWT bagi diskaun, dosa tuan, diampunkan oleh Allah SWT. Jadi kalau tak sempat tahun ni, tahun depan doalah jumpa dengan 9 dan 10 Muharram insya-Allah. Sebab tu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku tak pernah tengok Nabi SAW begitu bergelut, bersungguh nak kejar puasa, melainkan puasa pada 10 Muharram. Sebab tu fadilat dia besar. Baik. Kemudian bila masuk bulan Muharram ni tuan-tuan, sinonim dengan peristiwa hijratun Nabi SAW. Walaupun Nabi SAW tuan-tuan hijrah pada bulan Safar, di penghujung bulan Safar, tapi mengambil kira sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, mereka start bermula berhijrah pada bulan Muharram. Jadi bakat mengambil kira Muharram itu sebagai memperingati peristiwa hijratun Nabi SAW. Dan peristiwa hijrah ni amat penting bagi kita tuan-tuan. Kerana kalau tidak ditakdirkan hijrah itu berlaku, kita ni belum tentu Islam tuan-tuan. Sebab bila hijrah berlakulah tuan-tuan, Madinah menjadi satu negara Islam yang hebat. Sehingga kan di zaman Umar Al-Khattab 2/3 dunia Islam kuasai. Begitulah Islam tersebar cukup laju sampailah ke bumi Nusantara ni tuan-tuan. Sebab itulah hijrah ni kena kenang sampai bila-bila tuan. Walaupun tuan-tuan kata bulan Muharram Ustaz, banyak dah Ustaz sentuh pasal Muharram, masalah hijrah, tak apalah dengar, jangan jemu. Sebab dah sebut dah tadi, peristiwa ni penting untuk kita. Biarlah banyak kali dengar pun. Kau cerita Piramli daripada kecil sampai dia nak mati boleh tengok. Takkanlah hijrah sebulan sekali tuan-tuan. Muharram ya orang cerita hijrah ni. Masuk bulan Safar tak cerita hijrah dah tuan-tuan. Baik, insya-Allah malam ni kita tengok macam apa sebab-sebab yang berlakunya hijrah dan beberapa watak penting dalam menjayakan hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW supaya berdakwah secara terang-terangan pada tahun keempat kerasulan Nabi SAW, Nabi mula menyampaikan dakwah secara terang-terangan, berdakwah secara terang-terangan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hijr ayat 94, fasda' bima tu'maru, sampaikanlah secara berterus terang apa yang telah diperintahkan kepada kamu wahai Muhammad. Mana bukan baru nak start, dah teruskan sebelum ni dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sampaikan kata Allah SWT secara terang-terang, wa'arid 'anil musyrikin, jangan kamu peduli bantahan dan tentangan daripada puak-puak kafir musyrik. Jangan kau peduli, buat dia. Ikut perintah itu. Nabi SAW tuan-tuan buat perintah seperti mana yang diperintahkan oleh Allah SWT, lalu berdakwah secara terang-terangan. Bila mana berdakwah secara terang-terangan inilah tuan-tuan, tekanan demi tekanan dikenakan terhadap umat Islam di Mekah ketika itu. Ada sahabat-sahabat yang didera seperti mana Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Bilal bin Rabah ni tuan-tuan, dia ni hamba kepada Umayyah bin Qalaf. Tuan-tuan, teruk dia kena. Kadang-kadang dia kena jemur tengah padang pasir, dipakaikan baju besi tuan-tuan. Kadang-kadang diseret tengah padang pasir. Malah ada diletakkan batu di atas dada dia lalu dijemur di tengah padang pasir. Kalau ikut sirah hampir-hampir Bilal ni nak mati dah tuan-tuan. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tebus Bilal, lalu merdekakan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Begitu juga dengan Khabbab Al-Arat radhiyallahu anhu. Khabbab Al-Arat dipanggang tuan-tuan, sehingga kan lemak-lemak dia cair, menitis lalu memadamkan api yang memanggang dia. Abdullah bin Mas'ud ataupun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu baca Quran depan Kaabah kena pukul sampai pingsan tuan-tuan. Besok datang lagi baca Quran kena pukul sampai pingsan. Kita orang tak pukul pun tak baca tuan-tuan. Allahu akbar. Jangan. Malah ada yang dibunuh seperti mana yang berlaku kepada Ammar, kepada keluarga Yasir. Tuan-tuan, Yasir dibunuh kerana semata-mata mempertahankan akidah. Begitu juga dengan isteri dia Sumayyah. Sumayyah muslimat yang pertama dalam sejarah menumpahkan darah, syahid kerana mempertahankan akidah. Sumayyah ni tuan-tuan ditombak di kemaluan dan menyebabkan dia syahid tuan-tuan. Dan dalam peristiwa inilah Amr bin Hisham mendapat nama Abu Jahal. Sebelum tu dia digelar Abul Hakam, bapa segala kecerdikan.
Tapi disebabkan dia bunuh Sumayyah ni lah tuan-tuan, kata Nabi SAW, dia bukan cerdik, ni bapak segala kebodohan. Tuan. Atau bahasa mudah faham kita ni, bapak bangang Nabi cerita sebenarnya. Tu nama Abu Jahal tu dapat tu. Tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sehinggalah pada tahun kelima kerasulan Nabi SAW, Nabi SAW perintahkan sahabat-sahabat hijrah ke Habsyah untuk mendapat perlindungan daripada Raja Najasyi. Kelompok yang pertama pergi 15 orang, 10 muslimin, 5 muslimat, diketuai oleh Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Dalam tu juga ada sahabat yang besar nama Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Pergi pada tahun ke-7 kerasulan Nabi SAW, kelompok lebih besar pergi ke Habsyah. 83 muslimin, 18 muslimat yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Pergi minta perlindungan dengan Raja Najasyi. Sampai di Mekah, sampai di Habsyah, mereka duduk di Habsyah. Tiba-tiba dapat berita kata Mekah dah okey dah. Mekah ni dah selamat, dah tak macam dulu dah aman dah. Lalu sebahagian daripada mereka balik ke Mekah. Tapi rupa-rupa sampai di Mekah, apa berita yang mereka dapat tu tak betul. Rupanya WhatsApp tu scam. Contohlah kan, zaman tu dah ada scam dah tuan. Allahu Akbar. Lalu mereka terus didera di Mekah. Saya ringkaskan cerita. Sehinggalah pada tahun ke-11 kerasulan Nabi SAW, pada bulan Zulhijjah, Nabi SAW bertemu dengan beberapa orang daripada suku kaum Khazraj. Tuan-tuan, Zulhijjah ni bulan yang memang sentiasa sibuk di Mekah sebelum ni pun. Sebab mereka datang ke Mekah untuk buat haji. Kerana haji ni bermula syariat dia daripada zaman Nabi Ibrahim AS. Jadi sibuk tuan. Cuma syariat masa tu dia ubah-ubah oleh puak-puak kafir ni, puak-puak musyrik ni ubah ikut selera dia. Jadi Nabi SAW jumpa dengan beberapa orang daripada suku kaum Khazraj. Kata periwayat hadis, aku tak ingat 6 ke 7, tapi lebih kurang begitulah. Dan Nabi SAW tanya mereka, kamu datang daripada mana? Kami daripada Yathrib. Baik, boleh tak kalau kita duduk sembang sekejap? Contoh budak faham gitulah. Lalu mereka bersetuju, lalu duduk depan Nabi SAW. Nabi SAW bacakan ayat-ayat Al-Quran, berdakwah dengan mereka, dan akhirnya mereka menerima Islam, minta diislamkan. Lalu mereka balik ke Yathrib tuan-tuan. Sampai di Yathrib tuan-tuan, kata ulama sirah, setiap pintu rumah di Yathrib tuan-tuan masuk nama Nabi SAW. Ni sebut sana Muhammad, hampir ke semua rumah sebut nama Muhammad ni, Muhammad, agama baru Islam di Mekah gini, semua bercerita tuan-tuan. Bila mana dah semua bercerita, akhirnya mereka dapat satu keputusan. Mereka kata inilah dia Nabi akhir zaman. Mana mereka tahu tuan-tuan? Sebab Aus dan Khazraj tuan-tuan, walaupun mereka tak baik bergaduh sesama mereka, tapi mereka bergaduh sama dengan Yahudi. Yahudi ni Madinah ni tuan-tuan, dia 1/3 daripada penduduk Madinah adalah Yahudi. Dia ada 3 kelompok besar Yahudi ni di Madinah, Bani Nadir, Bani Khanuka dengan Bani Khuraizah. Mereka bila kata bergaduh aja, mereka sentiasa ungkapkan kata-kata ni. Dia kata, kamu tunggulah Nabi akhir zaman muncul. Bila munculnya Nabi akhir zaman, kami akan berbai'ah dengan dia, dan leher-leher kamu semua kami akan tebas. Sebut itu tuan-tuan. Yahudi confident, Yahudi yakin bahawa Nabi akhir zaman akan muncul daripada kalangan mereka. Kerana tuan-tuan tengok Nabi-Nabi sebelum ni pun tuan-tuan, daripada bermula Nabi Isa AS, susul galuh Nabi Yaqub AS, sehinggalah Nabi Isa AS, kebanyakannya semua dia dikatakan Bani Israel tuan-tuan. Beberapa Nabi je bukan daripada Bani Israel. Contoh Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, bukan. Tapi kebanyakannya daripada Bani Israel. Sebab tu mereka confident mengatakan Nabi akhir zaman adalah di kalangan mereka. Jadi Aus dan Khazraj mengatakan ni lah dia Nabi akhir zaman, mengatakan Muhammad ni Nabi akhir zaman. Lalu mereka ambil keputusan untuk berbai'ah dulu. Makna ambil pendekatan politik. Sebelum Yahudi bai'ah, kita bai'ah dulu. Jadi tak adalah kita kena tebas leher kita. Contoh gitulah kan. Mana bai'ah dulu, buat pakatan dulu, nak pilihan raya senang. Contoh gitulah. Akhirnya pada tahun ke-12 kerasulan Nabi SAW, datanglah 12 orang pimpinan Aus dan Khazraj berjumpa dengan Nabi SAW di Mekah bulan Zulhijjah juga.
Tuan, mereka datang bertemu dengan Nabi SAW, lalu mereka minta diislamkan. Lalu Nabi SAW pun islamkan mereka, dan mereka berjanji bahawa mereka tidak akan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak akan minum arak, mereka tidak akan berzina, mereka tidak akan main judi, mereka tidak akan bunuh anak-anak mereka. Ini dipanggil Bai'atul Aqabah yang pertama, tuan-tuan. Lalu sebelum mereka balik, Nabi SAW kirimkan dua sahabat kanan untuk ikut rombongan tadi balik ke Yathrib. Siapa dia? Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan juga Abdullah Ummi Maktum. Tuan-tuan, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ni, tuan-tuan, orang hebat. Satu hari Nabi SAW duduk dalam Masjid Nabawi, duduk dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Tiba-tiba nampak Mus'ab masuk, melangkah masuk. Nabi SAW tengok dia, tuan-tuan, menangis Nabi SAW. Sebab apa? Tengok keadaan dengan jubah dia yang compang-camping, jubah dia yang lusuh, bertampal-tampal, dengan kain riddah dia, tuan-tuan, koyak-koyak. Nabi SAW menangis tengok dia. Sebab apa? Sebab dia ni asalnya adalah anak orang kaya, keluarga bangsawan di Mekah. Memang dia kaya tu. Dia ni idola pada anak-anak muda di Mekah. Kalau dia pakai minyak wangi yang paling wangi. Kalau dia pakai baju yang paling cantik. Kata Nabi SAW, aku tidak pernah lihat anak muda yang rambutnya sentiasa tersisir rapi melainkan Mus'ab bin Umair. Memang dia hebat pasal dia anak orang kaya. Abah dia banyak projek dengan Putrajaya, tuan-tuan. Contohlah. Dan bukan setakat abah je kaya, mak dia pun kaya. Mak dia jutawan kosmetik, contoh. Satu hari bila dia tengok ada perhimpunan di rumah Arkam bin Abi Arkam, radhiyallahu anhu, dia terasa nak tengok apa benda yang ada. Lalu dia menyelusup masuk ke dalam rumah Arkam bin Abi Arkam. Bila dia masuk, dia dengar pidato Nabi SAW, dia dengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW. Dia kata ini bukan datang daripada manusia, ini datang daripada sumber yang lain. Lalu dia memeluk Islam, tuan-tuan, di tangan Arkam bin Abi Arkam. Tapi dia sembunyikan pengetahuan daripada keislaman dia daripada pengetahuan keluarga dia, terutama mak dia. Pasal mak dia yang banyak pengaruh di Mekah. Biasalah, tuan-tuan, orang perempuan dia tak. Macam grup WhatsApp ada, grup cukur ada, grup Kowe ada, grup Tapawai, grup mesyuarat tingkap, macam tu. Itu yang banyak pengaruh. Sehinggalah satu hari Uthman bin Talha ni, tuan-tuan, dia ni pun ada cerita juga. Dia ni pemegang kunci Kaabah. Ketika mana dia pegang kunci Kaabah tu, tuan-tuan, dah 18 keturunan, termasuk dia tu 18 keturunan pegang kunci Kaabah. Dan Uthman bin Talha ni, tuan, hari Jumaat dia akan buka Kaabah bagi orang masuk tengok. Mana hari Jumaat bila dia buka Kaabah tu, orang pun masuklah ambil gambar, selfie apa semua dalam tu, contoh itulah kan, nak tengok Kaabah dalam tu. Satu hari bila dia buka Kaabah, Nabi SAW nak masuk, dia tahan. Muhammad, kamu tak boleh masuk. Tanya Nabi SAW, wahai Uthman, kenapa kamu tak benarkan aku masuk? Kata Uthman bin Talha, aku yang memegang kunci, aku ada hak untuk halang siapa nak masuk, dan aku ada hak untuk benarkan siapa yang nak masuk. Lalu kata Nabi SAW, Uthman, kamu ingatlah, satu hari nanti kunci yang kamu pegang tu akan berpindah milik ke tangan aku, dan ketika itu aku akan serahkan kepada siapa yang lebih layak memegang kunci Kaabah. Bila Nabi SAW sebut macam tu, tuan-tuan, Uthman bin Talha ni dia senyum nganjing, tu senyum nganjing. Senyum perli. Dia kata kalau betul jadilah macam tu, makna kehinaan kepada Quraisy. Lalu jawab Nabi SAW, dah, ketika itulah Quraisy dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ringkaskan cerita, berlaku Fathul Mekah. Nabi SAW berdiri depan Kaabah, suruh Sayyidina Ali pergi rumah Uthman bin Talha ambil kunci Kaabah. Tuan-tuan, Uthman bin Talha masa tu dekat rumah, tuan-tuan, menyorok tepi dapur gas. Contoh itulah kan, punya takut tu. Sayyidina Ali pergi ambil kunci. Ada dua riwayat. Yang pertama, Sayyidina Ali ambil kunci, Uthman ikut daripada belakang. Yang kedua, dia bawa kunci, Sayyidina Ali ikut daripada belakang. Sampai depan Kaabah, diserahkan kunci kepada Nabi SAW. Buka pintu Kaabah, Nabi SAW semayang di dalam Kaabah bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, Umar, Abu Bakar, Uthman dan sebagainya. Habis semayang jumpa, Nabi SAW panggil Uthman, wahai Uthman, mari sini. Dia pun datang tunduk, takut dia kan? Takut dia.
Dia kata, Osman, ni, kamu ingat tak aku cerita kepada kamu dulu pasal kunci ni? Kata Osman, aku ingat, Muhammad ingat. Tunduk dia macam mana Eskadarsman dalam cerita Tiga Abdul. Contoh itulah kan. Dan hari ini kunci sudah berada di tangan aku, kata Nabi SAW. Akulah yang layak menyerahkan pada siapa yang aku rasa layak untuk pegang kunci Kaabah. Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi SAW, ada di tepi dia ketika itu. Lalu bisik di telinga Nabi SAW, wahai Muhammad, Quraisy sudah dimuliakan dengan menjaga Zamzam, muliakanlah Quraisy dengan menjaga pintu Kaabah. Lalu kata Nabi SAW, bersaksikanlah wahai manusia, aku serahkan kembali kunci ni kepada Utsman bin Talhah. Sesungguhnya dia yang lebih layak memegang kunci Kaabah, dan sampai kiamat dia akan pegang kunci Kaabah. Makna sampai bila-bila. Tu yang sekarang ni Bani Syaibah tu yang pegang kunci Kaabah tu, keturunan Utsman bin Talhah lah tuan-tuan. Daripada susu galuh Utsman bin Talhah. Allahu Akbar. Utsman bin Talhah pula tuan-tuan, bila Nabi SAW buat macam tu, terkejut dia. Sebab dia kata, aku habis laki orang ni tuan-tuan. Confirm kalau kita tuan-tuan, kan, mesti kita paling tidak luku kepala tuan. Pasal sakit hati, kan. Masa marin kau komen sombong lagi, tentulah. Tapi tuan-tuan, Nabi SAW tidak begitu. Nabi SAW ni berjiwa besar. Dan rentetan daripada peristiwa inilah Utsman bin Talhah memeluk Islam, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia inilah yang nampak Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu keluar daripada rumah Arkam bin Abi Arkam. Lalu disampaikan kepada mak pada Mus'ab. Lalu mak dia tanya Mus'ab, betul ke aku dengar kau dah join kelab Muhammad? Contoh gitulah kan. Kata Mus'ab bin Umair, ya mak. Nanti kata mak dia, kalau kau tetap dengan Muhammad, segala harta benda kau tak dapat waris. Tapi kalau kau tinggalkan Muhammad, segala harta kepunyaan kau. Lalu kata Mus'ab bin Umair, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan kalimah la ilaha illallah. Masya Allah. Itu yang Nabi SAW menangis tengok dia tuan-tuan. Asal orang kaya tuan-tuan. Kata Nabi SAW, itulah dia Mus'ab yang meninggalkan kesenangan demi mempertahankan kalimah Allah. Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW paling pada sahabat-sahabat. Nabi SAW tanya, kalaulah besok, dia kata waktu akan sampai waktu besok, orang Islam ni tu kaya, dia tu kamu ni besok kayanya kamu ni, siang pagi baju lain, petang baju lain, malam baju lain. Kayanya kamu ni, kamu makan tu, belum habis makan lagi orang angkat dah lauk, ganti dengan lauk yang lain. Nampak tuan? Mana kaya lah tuan tak? Makan tu tak berhenti. Macam kita sekarang lah, makan mana berhenti tuan? Selagi tak kenyang, selagi tu tak berhenti. Tuan, tak berhenti makan. Berhenti makan, kencing manis, darah tinggi. Ayo, tu mula slow dah makan. Dan kata Nabi SAW, rumah kamu diselimutkan dengan kiswah Kaabah. Mana kelambu Kaabah tu selimut rumah. Tuan-tuan, kiswah Kaabah tu tuan-tuan, bukan murah tu nak buat tu. Kiswah Kaabah tu, dia memerlukan 120 kilo benang emas, 120 kilo benang perak, dan 670 benang sutra. Tu nak buat 5 keping, 1, 2, 3, 4 dekat Multazam tu kecil tu. Total cost tu 20 juta rial Saudi tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi kata Nabi SAW, agak-agak masa tu macam mana agak-agak umat Islam? So, kata Nabi, kata sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, ya Rasulullah, kalau macam tu senanglah nak ibadat pasal dah kaya. Senang nak semayang, senang nak iktikaf, senang nak sedekah, senang nak zikir, senang nak tahajud pasal kaya dah. Sekarang ni macam kami ni susah ya Rasulullah. Susah, Nabi susah. Ni susah lah susah nak ibadat. Susah ya Rasulullah. Siang kerja office, malam niaga burger pula. Ujung minggu bawa Grab. Contoh gitulah kan. Mana susah. Kata Nabi SAW, tak, ni kau sekarang ni lebih baik daripada kalau kau kaya. Allahu Akbar. Maksud Nabi SAW, ni kau senang sekarang keadaan kau ni lah, lebih mudah kamu nak ibadat berbanding kalau kau kaya besok. Mana sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dulu tuan-tuan, Islam mereka Islam yang betul-betul ikhlas. Islam yang tidak melihat kepada kebendaan. Sebab tu bila Abdul Rahman bin Auf dihidangkan makan, dia menangis tuan-tuan. Dia teringatkan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dia kata ada sahabat kita yang
yang sama-sama berjuang nak bangunkan Islam, nak tegakkan Islam, tapi ada yang dapat rasa kemenangan, ada yang tak rasa. Contoh Mus'ab bin Umair. Dan aku bimbang nikmat yang aku dapat sekarang Allah SWT balas sekarang, di akhirat aku tak dapat apa-apa. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah dia Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dihantar bersama dengan Abdullah Ummi Maktum. Abdullah Ummi Maktum ni tuan-tuan, dia buta. Tapi buta-buta dia pun tuan-tuan, dia ni hebat. Kerana apa? Kerana disebabkan dia ni lah Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari Nabi dapat peluang untuk berdiskusi bersama dengan pimpinan kafir Quraisy. Tuan-tuan, zaman tu nak bercakap susah, nak dakwah susah, nak tazkirah, nak kuliah semua tak boleh. Sehingga kan mereka doktrin penduduk Mekah, kalau lalu depan Muhammad tutup telinga, pasal Muhammad ni ahli sihir, dia kalau bercakap kau akan terpedaya. Tiba-tiba dapat peluang berdiskusi dengan pimpinan kafir Quraisy. Di depan Nabi SAW ketika itu Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi SAW, ketika itu dia belum Islam. Kalau dalam sirah Ibn Ishaq ditambah seorang lagi, Al-Walid Al-Mughirah. Al-Walid Al-Mughirah ni siapa? Bapa kepada Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid mati dalam Islam tuan-tuan, tapi bapa dia mati kafir. Senang-senang bercakap, berdiskusi tentang Islam dengan pimpinan kafir Quraisy lah. Datang Abdullah bin Maktum daripada belakang, tarik tangan Nabi SAW. Nabi SAW toleh dia, tengok depan balik. Dia usik sekali lagi, dia ada benda nak tanya tuan-tuan. Lalu Nabi SAW toleh sekali lagi. Nabi SAW tak marah pun tuan-tuan, cuma berubah sikit muka Nabi SAW. Mana nak bagi semudah faham nak beritahu lah, nak cakap dengan Abdullah ni, engkau ni kerang kejap lagi kan jumpa aku sambil-sambil ngeteh kena roti canai kan, kita sembang lah. Dia orang ni payah nak jumpa depan aku ni, YB Datuk Seri Tan Tin Tun depan aku ni, bagi aku cakap dengan dia orang dulu, contoh gitulah kan. Bagi mudah faham. Tapi disebabkan tuan-tuan perbuatan ni lah Allah SWT turunkan ayat 1 sampai ayat 16 surah Abasa, menegur sikap Nabi SAW. Allahu Akbar. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. A'ma tu buta tu. Buta tu sepakat ulama tafsir mengatakan dialah Abdullah Ummi Maktum. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Sejak daripada kejadian tu tuan-tuan, Nabi SAW bila nampak Abdullah Ummi Maktum ni datang, dia akan panggil, wahai manusia yang menyebabkan aku ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari duduk sebelah aku. Nabi SAW bentangkan kain, muliakan Abdullah Ummi Maktum. Allahu Akbar. Nampak tuan? Hebat, berjiwa besar Nabi SAW. Walaupun ditegur oleh Allah SWT, pada yang tegur ni Allah SWT tuan-tuan, bukan ketua kampung. Tapi Nabi SAW tak ada kecil hati pun, malah terima kasih dengan Abdullah Ummi Maktum tuan-tuan. Nak ajar kita tuan-tuan, kalau orang tegur kita jangan marah, jangan mudah melenting, jangan kecil hati. Kita kadang dah tu dah kita salah. Orang tegur 3 kali raya tak tegur tu, la ilaha illallah. Ni Abdullah bin Maktum, dia buta daripada kecil, daripada lahir dia buta. Dan dia hafal Al-Quran melalui pendengaran. Saya masa di Kabul kemarin, di Afghanistan, ada satu madrasah keluar sikit daripada bandar Kabul tu, satu madrasah, nama madrasah Umar Al-Khattab. Daripada 3 pengajar tu, seorang tu buta. Saya tanya dia buta, dia, bukan tanya dia lah, tanya yang ni. Dia kata buta daripada lahir tu, bukan buta masa dah besar demam panas apa, tak ada. Buta daripada lahir. Mana dia menghafal tu guna pendengaran. Jadi dia ajar budak-budak tu, dia pegang tangan anak murid dia baca, salah dia betulkan, salah dia betulkan. Hebat. Dia pegang tangan tu, mungkin tak nak kasih budak-budak tu lari kan, dia buta, takut budak tu lari kan, dia baca seorang kan, mana tahu kan, budak ni akal panjang. Dan Abdullah bin Maktum ni tuan-tuan adalah muazzim, antara muazzim Nabi SAW. Dalam sejarah dia ada 4, Bilal bin Rabah, Abdullah bin Maktum, Abu Mahzurah dengan Sa'ad Al-Qaras. Tuan-tuan, kalau azan di Masjid Nabawi tu, azan pertama mesti Bilal bin Rabah. Azan kedua tu barulah Abdullah bin Maktum. Lepas tu kata Nabi SAW, kalau Bilal azan, kalau bulan puasa boleh sahur, boleh makan lagi, boleh semayang lagi, boleh tahajud lagi. Tapi kalau Abdullah bin Maktum azan, makna dah sudah masuk waktu, jangan makan lagi, masuk waktu subuh. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan tuan-tuan,
suara yang paling sedap bermula daripada Bilal, ikut turutan. Bilal paling sedap, baru Abdullah bin Maktum, kemudiannya Abu Mahzura dengan Sa'ad Al-Qaras. Batu sunnah Nabi SAW tuan-tuan, kalau kita nak pilih muazzin, kena pilih yang suara sedap. Jenis azan ni, kalau dia azan tu duduk rumah dengan azan tu, memanggil-manggil nak pergi masjid, rasa nak pakai baju kan, pakai jubah, datang start motor, datang masjid dah semayang, sedap dengar dia azan tu. Jangan pilih muazzin yang jenis dia azan tu, kita dah sampai masjid dah patah balik lari rumah. Allahu Akbar, mengilai tak masal. Contoh itulah kan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan Abdullah bin Maktum ni tuan-tuan 13 kali dilantik sebagai pemangku kepada Nabi SAW, malah menjadi pemangku imam besar Masjid Nabawi tuan-tuan, 13 kali. Mana jadi pemangku ni hebatlah tuan-tuan. Contohlah Pak Imam tak ada kan, tuan-tuan nak cari orang nak ganti jadi Pak Imam ni, tuan-tuan tak cari budak-budak isyakgam minum ketum kan, tak ada. Kalau ambil kat, memang sembahyang maghrib tadi 8 rakaat siap sujud sejadah. Yo, batu sama level atau bawah sikit. Itu tak Abdullah bin Maktum, mana dia hebat. Dan dia terlibat dalam perang Qadisiyah tuan-tuan, dalam tahun ke-14 Hijrah. Dia minta izin dengan Umar Al-Khattab pergi berperang dalam perang Qadisiyah menentang Parsi yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dalam sejarah sebelum dia syahid, dia sempat bunuh 7 orang musuh tuan-tuan dalam perang tersebut. Kita pun tak tahu macam mana dia perang dalam keadaan dia buta. Ni Abdullah Ummi Maktum. Pergilah mereka berdua menemankan grup tadi balik ke Yathrib, lalu mereka sebarkan Islam, ajar Al-Quran kepada penduduk-penduduk Yathrib. Tak sampai setahun, sampai utusan pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, lembut hati orang Yathrib menerima Islam. Ramai dah masuk Islam ya Rasulullah. Borang pun tak sempat nak putus state, banyaknya orang isi borang. Contoh itulah kan. Seronok Nabi SAW dengar perkembangan di Yathrib. Kemudian pada tahun ke-13 kerasulan Nabi SAW, bulan Zulhijjah, datang 73 muslimin, 2 muslimat bertemu dengan Nabi SAW. Pertemuan diadakan waktu pagi kerana bimbang dapat dihidu oleh puak-puak kafir Quraisy. Lalu mereka minta jumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, marilah hijrah ke Yathrib. Kami lantik kamu jadi pemimpin, bimbing kami, bantu kami sediakan tempat untuk kamu. Nabi SAW tuan-tuan, walaupun di offer begitu, tapi Nabi SAW kata sabar dulu, ada syarat dia baru kami nak hijrah. Kalau kamu setuju boleh. Syarat yang pertama, kata Jabir radhiyallahu anhu, dengar dan patuh semasa rajin dan malas. Tuan-tuan, dengar dan patuh semasa rajin dan malas. Dengar apa? Dengar dan patuh perintah Allah dan Rasul. Sebut semasa rajin dan malas, pasal apa? Pasal kita ni kalau tengah rajin tak ada masalah. Kalau tengah rajin kau semangat tu kan, semangat, cakap sikit takbir, main-main tu kan, punya semangat tu, sanggup buat apa pun sanggup. Mari dia datang tengah malas, Allahu Akbar, cakaplah kajar rimau pun buat tak tahu tuan, kuliah pun tidur tuan. Allahu Akbar, contohlah kan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, kata Nabi SAW sanggup keluar belanja waktu senang dan susah. Makna sanggup keluar belanja untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala waktu senang dan waktu susah. Waktu sebut senang dan susah sebab apa? Sebab waktu senang ni boleh infak, tak ada masalah. Tapi waktu susah ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Sebab tu sebut waktu senang dan waktu susah. Yang ketiga, amal ma'ruf nahi mungkar. Ajak orang buat kebaikan, cegah kemungkaran. Dia kena sekali tuan-tuan. Kita sekarang ni banyak ajak orang buat kebaikan, tapi nak cegah kemungkaran kita agak kurang sikit. Kurang. Kita ni lah. Nampak? Sebab tu tuan-tuan tengoklah generasi baru sekarang ni tuan-tuan. Dia tak peduli. Dia tak hormat. Kau tak kira kau ustaz ke, kau tak Bilal ke, kau tak Syiah ke, tak imam ke, tak ada. Tak peduli. Dia bawa motor tu tak langgar kita dah baik tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak ada. Allahu Akbar. Dan yang kelima, kata Nabi SAW, tolong dan pertahan aku seperti mana kamu mempertahankan anak dan isteri kamu. Setuju? Setuju. Akhirnya mereka bersetuju, dan inilah dipanggil Bai'atul Aqabah yang kedua. Lalu Nabi SAW arahkan mereka balik dulu. Kemudiannya bulan Muharram, bermula bulan Muharram lah tuan-tuan, Nabi SAW perintahkan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu hijrah
ke Yathrib, tapi dengan secara rahsia, secara diam-diam. Bimbang-bimbang dapat dihidu oleh puak-puak kafir Quraisy. Tuan-tuan, kelompok yang pertama Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal bin Rabah dan juga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Kelompok yang kedua Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan 20 sahabat yang lain, tuan-tuan, hijrah. Akhirnya pergerakan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu dapat dihidu oleh puak-puak kafir Quraisy. Lalu mereka adakan pertemuan. Mereka kata Muhammad sudah mula membina kekuatan di Yathrib. Dia perintahkan kawan-kawan dia pergi pindah ke Yathrib, bina kekuatan balik, akan serang kita balik. Allahu Akbar. Nampak tuan? Sengaja ditimbulkan persepsi yang sebegitu rupa, semata-mata nak menanamkan supaya biar Nabi SAW terus dibenci oleh puak-puak kafir Quraisy, supaya benci itu semakin menebal. Sedangkan hijrah ni bukan nak serang dia orang. Hijrah ni nak elakkan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum daripada terus didera, daripada terus menjadi mangsa kepada puak-puak kafir Quraisy. Itu bahaya tuan-tuan, fitnah ni bahaya. Allahu Akbar. Lalu mereka bermesyuarat di Dar An-Nadwah. Dar An-Nadwah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa pergi Mekah kan, tuan-tuan berdiri kat sini depan Kaabah, belah kiri ni sa'i, Safa Marwah, belakang tuan-tuan ni lah dipanggil Dar An-Nadwah. Kuat-kuat Quraisy ni tuan-tuan, mereka tidak akan buat sesuatu keputusan, melainkan mereka akan bermesyuarat dulu di Dar An-Nadwah ni, tuan-tuan. Seluruh ketua-ketua dalam bani Quraisy dipanggil. Dalam Quraisy ni ada banyak bani, tuan-tuan. Semua ketua-ketua dipanggil, melainkan Bani Muttalib dan Bani Hashim, kerana dua bani inilah yang banyak membantu Nabi SAW. Wakil kepada Bani Muttalib ni siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ni pasal membership dia orang kan, dia yang panggil. Dan dalam mesyuarat tersebut Iblis join sekali, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan pernah mesyuarat Iblis join? Tuan-tuan, Iblis datang macam orang tua, menyerupai orang tua, pakaiannya kemas. Bila nak masuk je orang tahan dia. Tuan ni siapa, tak pernah nampak muka belah-belah sini tu. Dia kata aku datang daripada Najd. Najd ni kat mana tuan-tuan? Kalau sekarang di satu daerah yang agak besar, sepadan dengan Madinah, sepadan dengan Mekah. Riyadh di dalam daerah Najd. Dia kata aku datang daripada Najd, aku dengar kamu nak mersyarat untuk nak mengapa-apakan Muhammad, jadi aku nak join. Cantik dia tu, silakan. Lepas tu tuan-tuan, orang kafir ni tuan-tuan, kalau nak bunuh umat Islam, mereka boleh bersatu, tak ada masalah. Tuan-tuan tengok perang yang berlaku di Syria, China dan Rusia, tuan-tuan, mereka tak baik, lama dah mereka perang. Mereka bergaduh ni tuan-tuan, lama dah, sebabkan sepadan negara mereka. Tapi demi nak membunuh umat Islam, mereka boleh bersatu, tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah belakang Syiah Nusairiyah Alawiyah siapa? Tuan akan jumpa China dan Rusia di belakang mereka. Kerjasama bunuh umat Islam di Syria. Begitu juga dengan Syiah tuan-tuan, Syiah Zaidiyah di Syiah Nusairiyah Alawiyah di Syria, Syiah Hizbullah di Lebanon, Syiah Ayatullah di Iran, Syiah Zaidiyah di Yaman. Mereka tak baik, mereka bergaduh. Siang malam bergaduh ni. Dia kata dia sesat, dia kata dia sesat, dia kata dia sesat. Padahal memang semua sesat. Ya. Tapi bila Syria kena serang, puak-puak Syiah semua bantu Syiah Nusairiyah Alawiyah. Allahu Akbar. Dan batu tuan-tuan, antara tuan-tuan sebab mereka boleh perintah Syria walaupun mereka 6%, tuan-tuan, Syiah Zaidiyah, Syiah Nusairiyah Alawiyah di Syria ni tuan-tuan, dia 6% saja daripada 27 juta penduduk Syria bancian tahun 2011 makin 27 juta. Syiah 6% saja, sedangkan Sunni lah macam kita ni lah 88%. Mereka boleh perintah Syria, malah mereka bunuh umat Islam, mereka bunuh Sunni di Syria. Padahal dia 6% saja. Kenapa? Ni Sunni ni 88% ni bergaduh siang malam. Siang malam bergaduh. Bergaduh benda-benda kecil, benda-benda furuk, benda-benda ranting bergaduh. Contohlah semain tarawih nak 8 ke 20. Mak, kunut nak kena baca ke tidak subuh? Tahlil macam mana? Boleh buat tak? Macam-macam benda-benda macam itulah bergaduh. Allahu Akbar.
Tuan-tuan, akhirnya saya ringkaskan, mesyuaratlah mereka di Darah Nadwa. Lalu setelah beberapa cadangan diberi dan mereka tidak bersetuju, akhirnya tuan-tuan, Abu Jahal bangun. Lalu dia bercadangkan bahawa marilah kita himpunkan anak-anak muda daripada berlainan bani, lalu kita arahkan mereka, dia bunuh Muhammad. Bila mereka bunuh Muhammad, darah Muhammad akan terpercik ke setiap baju pemuda-pemuda tersebut. Lalu tuan-tuan, Bani Hashim dan Bani Muttalib tak boleh nak balas dendam kerana dia melibatkan banyak bani. Tuan-tuan, cadangan ni tuan-tuan, iblis bangun. Dia kata inilah cadangan yang paling bernas. Allahu Akbar. Iblis kalau sokong tuan-tuan, ki habis meta lah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dengan keputusan mereka inilah turunlah wahyu ayat 30 surah Al-Anfal. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika mana mereka merancang untuk menahan kamu, untuk mengusir kamu, malah untuk membunuh kamu. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka menjalankan tipu daya, kami membalas tipu daya mereka. Sesungguhnya perancangan Allah lah yang lebih baik. Azanah. Bunyi azan kan? Bunyi azan.
Bayangkan. Bila saja turun ayat surah Al-Anfal ayat 30 ni tuan-tuan, bermakna perintah untuk Nabi SAW berhijrah sudah sampai. Dan wahyu ni sampai tuan-tuan ketika mana waktu tengah hari, waktu wahyu ni turun, waktu yang jarang orang Arab keluar, time-time orang tak keluar. Memang tuan, masa saya duduk Mekah kemarin, orang Arab ni kalau keluar belah pagi dengan belah petang, itu pun asar dah ujung-ujung dah, dia keluar sampai ke malam lah. Tengah hari tak keluar dah. Ada sekali tu budak-budak ni ajak saya keluar, kan, budak-budak gila ni ajak saya keluar pergi ambil gambar lah. Orang Arab tengok keluar, dia kata mana sakai lah keluar, ajak lah. Jadi Nabi SAW keluar daripada rumah, pergi rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sampaikan berita, wahai Abu Bakar, perintah hijrah sudah sampai, sembai kita nak hijrah. Tuan-tuan, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah lihat abahku begitu gembira sehingga menitiskan air mata, melainkan ketika mendapat perkhabaran ni tuan-tuan. Seronok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal tuan-tuan, hijrah ni bukan satu benda yang seronok. Hijrah ni nak kena tinggal harta benda, anak, isteri, tanah, semua kampung halaman habis, semua kena tinggal, selai sepinggang. Kata Nabi SAW, apa persediaan yang kita dah buat, yang dah mudah buat? Kata adalah beli 2 ekor unta, sembah dah tu, siap dah serbih minyak hitam semua tukar, siap dah. Contoh gitulah kan. Dan ada duit, ada bawa duit sikit. Lepas tu keluarga kamu, apa yang kamu tinggalkan? Aku tinggalkan Allah dan Rasul, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Tuan-tuan boleh cakap dengan bini tuan-tuan, kata tinggalkan Allah dan Rasul, berani. Ya, abang nak musafir ya. Berapa lama bang? Dalam 4 bulan macam tu lah ya. Habis kita orang ni macam mana? Kamu ni semua aku tinggalkan Allah dan Rasul, berani. Daripada dapur tu dia ambil lajak, terajang kita kat ruang tamu tuan. Allah Rasul ni kereta siapa nak bayar? Rumah siapa nak bayar? Dia budak sekolah, dia belanja macam mana? Budak-budak menterdarah lagi, tu Astro, Wi-Fi, dah lah baru sign Netflix. Contoh gitulah kan. Allah Rasul. Ingat senang kan. Saya ringkaskan cerita, akhirnya Nabi SAW pun berhijrah. Berhijrah tuan-tuan sampai di Quba, duduk di Quba beberapa hari, kemudiannya terus masuk pergi ke Yathrib, ke Madinah. Tuan-tuan, kata sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, aku tidak pernah lihat penduduk Madinah begitu gembira, melainkan gembiranya mereka ketika menyambut kedatangan Nabi SAW. Tu pun tuan-tuan, Nabi SAW tuan-tuan, sahabat-sahabat ni tunggu lama ni, tunggu bermula daripada pagi sampailah matahari naik sikit dah panas balik. Hari-hari tunggu, pasal tak tahu Nabi SAW nak sampai ikut pintu mana, tak tahu. Tuan-tuan, sehinggalah satu hari tu semua orang dah balik dah. Ada seorang Yahudi tunggu, dia duduk atas pokok, macam Kasim Baba macam cerita Alibaba punya lapuk tu lah kan, duduk atas pokok tunggu. Macam tu lah dia tunggu, tengok daripada jauh, dia kata nampak 2 orang, dia kata ni lah Muhammad, kata tu dia panggil balik tu, dia kata woi ni aku rasa ni Muhammad, kata. Keluarlah penduduk sahabat-sahabat radhiyallahu anhum sambut, tengok pada jauh betul, muka pun dah bayang lah, tuan jalan kaki tuan. Dia kata betul lah, barulah mereka sambut dengan penuh gilang gemilang. Tuan-tuan, ucapan Nabi SAW tuan-tuan ketika mana sampai di Madinah, kata Nabi SAW, ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, sebarkan salam, wa atitmu ta'am, jamulah makan, wasallu bil lail wan nasu ni'am, bangun solat malam ketika mana orang lain sedang tidur. Kalau dalam riwayat dalam syarah yang lain, riwayat yang lain ditulis wasallim al-haram, sambungkan silaturahim. Lalu kata Nabi SAW, tadkhulul jannata bis salam, kamu akan masuk surga dengan sejahtera. Ni ucapan sulung Nabi SAW sampai di Madinah. Nabi SAW tak ada cakap dia terima kasihlah kerana mengundi saya, tak ada tuan. Pertama absus salam, sebarkan salam. Itu kata Nabi SAW, la tadkhulunal jannata hatta tu'minun, tidak akan masuk syurga melainkan kamu beriman, wala tu'minun hatta tahabbu, dan tidak beriman seseorang selain selagi mana kamu tidak mencintai di antara satu sama lain. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, hendak tak kalau aku beritahu satu perkara yang mana kalau kamu lakukan kamu akan saling cinta mencintai. Jawab Nabi SAW, absus salam bainakum,
sebarkan salam sesama kamu. Sampaikan salam. Salam ni memang tuan, saya biasa kalau pergi ke luar negara, terutama ke negara yang bukan negara Islam, kalau jumpa tuan-tuan, jumpa di masjid apa semua, kalau kita bagi salam seronok dia orang. Padahal kita tak kenal dia, salam tu peluk cium kita tuan-tuan. Tanya datang daripada mana, datang buat apa, duduk kat mana, dah makan belum, ada duit ke tidak, tu yang mahal tanya tu, ada duit ke tidak, main tu. Dia tanya kita tu, dia salam kita, dia peluk kita tu macam kita adik-beradik dia tu. Padahal color pun lain, dia metalik kita. Allahu Akbar. Tapi pun salam ni pun tuan-tuan, ke akhir zaman kata Nabi SAW, kita akan bagi salam pada orang yang kita kenal akhir zaman. Dan kalau kita bagi salam pada orang tak kenal, kita rasa janggal. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan masuklah pasar raya Tesco ke Lotus ni kan, masuk nak pertama tu jumpa orang, bagi salam, Assalamualaikum. Dia tengok itu, kenal? Tanya kita pula, kenal tak kenal? Jawablah salam, tak ada. Jadi pelik. Allahu Akbar. Bila jawab salam tu kan mesra tu. Mesra kan, memang mesra kan. Allahu Akbar. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu tuan-tuan, hijratun Nabi SAW ni tuan-tuan, sengaja Allah SWT jadikan sebegitu rupa, penuh dengan liku-liku tuan-tuan, dalam nak menjayakan hijratun Nabi SAW, kerana dia banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Antara dia lambang ketaatan kepada Allah dan Rasul. Tuan-tuan, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum membuktikan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul. Bila mana perintah hijrah keluar, turun, mereka tak tanya banyak, terus hijrah. Tak tanya Nabi, ya Rasulullah, kalau kat sana besok siapa tunggu kita orang? Ada tak rumah kalau nak tidur? Projek macam mana ya Rasulullah? Kata kami dah tak ada dah apa. Jadi kat sana ada tak projek-projek ruang-ruang nak berniaga ke, kedai-kedai runcit ke ada? Ada tak KFC, McDonald nak makan? Tak ada, tak tanya pun. Sepatah tak tanya. Ni lambang, mereka buktikan lambang ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul tanpa ada persoalan, selai sepinggang hijrah. Yang seterusnya tuan-tuan, pembersihan akidah. Dulu tuan-tuan, di Mekah banyak orang ramai, orang masuk Islam, tapi kebanyakannya munafik. Betul Allah SWT beritahu dalam surah Al-Baqarah ayat 218, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, sesungguhnya orang-orang yang beriman ni adalah orang-orang yang berhijrah, makna meninggalkan kampung halaman mereka. Sebab tuan-tuan, orang-orang munafik tak sanggup nak tinggal harta benda, nak tinggal anak bini, nak tinggal kebun, tak sanggup. Jadi kalau betul-betul beriman, hijrah, tinggalkan kampung halaman. Cuma zaman kita ni dah tak ada lah tuan-tuan hijrah macam zaman Nabi SAW, tak ada dah. Sebab kata Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi walakin jihad wan niyah. Tidak adalah hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah. Yang ada hanyalah jihad dan niat. Hijrah tak ada lah. Cuma kalau begitu ni kata ulama, ada dua jenis hijrah. Yang pertama hijrah tubuh badan. Hijrah tubuh badan ni mana? Kalau kita duduk satu tempat yang susah kita nak buat amalan Islam, kita nak semayang payah, nak istinja payah, nak makan payah, nak buat apa pun payah. Contoh macam saya duduk di Jepun kemarin, tuan-tuan, nak makan pun susah tuan-tuan. Larat ke tuan-tuan nak makan, pergi 7-Eleven ke pergi apa tu, beli roti sandwich telur hancur tu, hari-hari nak makan tu muntah kat tuan-tuan. Susah nak makan halal tu susah. Ada kedai makanan halal pula bapak mahal. Biasalah benda rare kan. Mahal kan. Jadi kalau macam tu kata Syekh Al-Albani, lebih baik pindah, harus pindah tuan-tuan, daripada duduk situ. Nak semayang pun payah, nak istinja payah, masuk bilik air satu kepala paip pun tak ada. Susah lah, mana susah. Boleh istinja, tak ada masalah, tapi susah lah. Itu hijrah yang pertama. Hijrah yang kedua, hijrah amal. Daripada amal tak seronok, pada amal yang lebih baik dan lebih baik. Itu dia. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian antaranya membangunkan institusi masjid menjadi sebagai pusat pembinaan ummah. Masjid ni tuan-tuan, zaman Nabi SAW bukan sekadar tempat sembahyang, bukan sekadar tempat nak zikir, tempat nak pemerintahan negara, perintah nak negara mesyuarat, nak perang, semua di masjid. Lepas tu masjid ni dia kena perluaskan lagi konsep dia, perluaskan lagi fungsi dia. Kan? Ada satu surau di Kuala Lumpur tu saya cadangkan pasang wifi. Pasang wifi yang laju sikit lah. Pasal zaman budak sekarang ni zaman main handphone kan.
Jadi kalau dia nak main handphone, dia datang masjid, dia datang surau main handphone, dia nak sedut wifi. Ni bahasa budak-budak TikTok kan. Tapi kita kontrol coverage dia tak boleh keluar daripada masjid, tak dapat. Sampai kat kereta tu tak dapat depan ni kan. Jadi kalau dia nak main wifi, dia nak main game apa dalam masjid. Biarlah dia lantang kat depan tu, tak apa. Masuk waktu kita datang tengok dia ramai tu kan, ajak dia semayang. Jangan memarah dia tuan-tuan. Kan? Sebab bukan senang tuan-tuan. Kita nak ajak orang datang surau masjid ni senang ke? Susah kan. Susah sungguh ya. Bukan senang, bukan satu benda yang mudah. Jadi bila dia tergolek terlantang depan tu main game ramai, ajak dia, jom semayang jom. Mula-mula memang tak semayang tuan, lama-lama dia semayang lah. Kita pun jangan marah dia. Ni perjauh nampak dak-dak tu petak muka. Budak-budak ni kau geramai berlonggok sini buat apa? Main game, tak semayang, jadi kafir, setan. Marah, tak main lagi. Awak tu pun baru je saling kulit tu. Zaman-zaman agogo makin tak ingat, zaman-zaman nak dalam berita makin, zaman-zaman rok kapak makin tak ingat. Allahu akbar. Allah. Jangan marah. Tu tuan guru Abdullah Fahim, datuk kepada Tun Abdullah Badawi kan. Ulama besar Pulau Pinang. Dia tuan-tuan sebelum maghrib 7.30, 7 suku tu dia turun main takraw dengan budak-budak sekali. Memang dia libas habis tuan. Double stand, single stand. Habis dia gulung, net-net dia gulung. Contoh itulah kan. Masuk waktu dia ajak, jom semayang, jom semayang. Budak-budak ni pun malu Allah, lama-lama semayang kan tuan. Yang kita pun tadi imam tengoklah, tengok makmum ramai budak-budak semua. Jangan baca panjang. Ni bantai Al-Baqarah sampai 40 ayat, jam budak-budak tu kat belakang. Cilakolah menyusah pula aku semayang kata. Allah. Dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang akhir tuan-tuan, pengajaran yang kita boleh ambil tuan-tuan, ya, membina hubungan sesama manusia. Dan Nabi SAW mempersaudarakan Aus dan Khazraj menjadi golongan Ansar. Tuan-tuan, bermusuhnya Aus dan Khazraj walaupun dah masuk Islam. Aus kalau jadi imam, Khazraj tak mau jadi makmum. Dan Khazraj kalau jadi imam, Aus tak mau jadi makmum. Sehinggalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu datang ke Yathrib, barulah jadi imam, semua baru nak jadi makmum. Punya hebat mereka bergaduh tuan-tuan. Lalu Nabi saudarakan mereka menjadi golongan Ansar. Lalu disaudarakan pula dengan golongan yang berhijrah daripada Mekah, panggil Muhajirin. Jadi mereka penuh dengan kasih sayang tuan-tuan. Contoh Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu, orang kaya di Madinah. Tuan-tuan, dia ni syahid di medan Uhud dengan 12 kesan tetakan di badan dia. Dia disaudarakan dengan Rahman Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kata Sa'ad, aku sayang kamu Rahman, sebab kita disaudarakan oleh Nabi SAW. Jadi aku ada rumah, aku ada banyak rumah. Kau sebut rumah yang mana kau nak, kau ambil lah, pergi duduk. Sanggup bagi rumah tuan-tuan. Kita sanggup tak bagi rumah? Tak ada. Nak bagi rumah tak adalah. Kau duduk 3 bulan, lepas tu kau bayarlah sewa ya. Pasal aku pun nak kena bayar loan. Yang itu boleh. Kata Sa'ad bin Rabi', aku ada 2 isteri. Kau pilihlah yang mana satu kau ambil. Aku ceraikan, habis dah kau nikah. Sampai macam tu sekali tuan nak bagi bini. Kita sanggup bagi bini tak ada dah. Kalau bagi boleh tak? Aku ada 3 bini, kau ambil lah yang paling tua sekali. Yang tu boleh. Allahu Akbar. Kata Abdul Rahman, tak nak. Dan Rahman tak mau tuan-tuan. Apa yang Rahman buat? Kisah ni soho semua orang tahu. Dia pinjam 50 dinar daripada Sa'ad bin Rabi'. Dia beli unta. Dia beli kat pasar tu 50, jual kat pasar ujung tu 50. Beli balik satu lagi, dia Madinah banyak pasar tuan. Beli kat belakang ni 50 dia dinar unta. Jual kat pasar tu pun 50 kat. Tuan-tuan yang kaki meniaga lah kan. Kalau beli 50, jual 50. Untung kat mana? Mana ada untung tuan-tuan, makan modal lagi ada. Yo. Kalau zaman sekarang ni ambil nak angkat dia pakai lori. Kan? Lepas tu nak kena bayar kelindan pula. Kalau kaki terdarah, pantang berhenti, mi kari ekstra telur. Memang. Rokok tak nak rokok John, nak rokok Danghil. Memang. Tapi apa Abdul Rahman buat? Dia jual, dia ambil tali tuan-tuan. Sudahnya dia jual unta tak ada tali. Sudahnya satu Madinah tak ada tali unta. Jadi orang tanya, kat mana nak beli tali unta? Rumah Rahman banyak tali unta. Sudahnya jadi saudagar tali unta pula tuan-tuan. Allahu Akbar. Jenis orang meniaga tuan-tuan. Jenis ada bakat meniaga. Abdul Rahman bin Auf memang orang kaya, pandai meniaga. Jenis bakat meniaga ni tuan. Bagi 100,000 cukup tahun 1 juta.
Jenis tak kerti meniaga ni, bagilah 300,000, 3 bulan lingkup. Allahu Akbar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan peristiwa hijrah ni selekat dalam hati kita. Dan saya sebut dah di awal tadi, sebabkan hijrah ni lah tuan-tuan, kita dapat Islam. Sebab tu sebut hijrah ni penting tuan-tuan, untuk kita kenang sampai bila-bila. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, sebelum saya tutup tuan-tuan, saya ucap terima kasih pada jemaah masjid yang ada menyumbang dalam tabung yang selalu saya bawa. Baru ni kami buat korban di Nepal. Kami korbankan 30 ekor kebau, tuan-tuan, di Biratnagar. Biratnagar ni di belah timur Nepal, sempadan dengan India. Orang tanya, Ustaz, kenapa kebau? Pasal sana pemerintah dia Hindu, jadi kena sembelih kebau, tak boleh sembelih lembu. Kalau sembelih lembu tuan-tuan, kena tangkap 12 tahun penjara, mandatory, main-main tu. Jadi kami sembelih kebau. Alhamdulillah tuan-tuan, kebau, setiap penerima daging mereka dapat beras 10 kilo. Makna lebih daripada 600 keluarga dapat manfaat daripada program yang kita buat ni. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih pada jemaah surau yang banyak menyumbang untuk tabung saya. Alhamdulillah. Untuk projek terbaru ni tuan-tuan, insyaAllah bulan 10 ni saya akan ke Syria untuk program dipanggil Winter Aid, untuk pelayaran Syria di sempadan Turki dan Syria. Saya insyaAllah akan masuk melalui pintu Renhanli, kemudian terus akan pergi ke Idlib. Idlib ni satu kawasan yang masih lagi dikuasai oleh pemberontak. Jadi sekarang ni saya tengah menunggu dengan proses untuk dapat kelulusan untuk masuk ke Idlib. Idlib ni tuan-tuan, daripada sempadan Turki tu nak sampai ke dia kalau naik kereta 2 jam perjalanan. Tapi sepanjang perjalanan tu kita akan jumpa, nampak kebun-kebun zaitun tuan-tuan, seluas mata memandang. Di celah-celah kebun zaitun itulah mereka buat kemah-kemah, buat kem-kem sementara untuk mereka jadi, sebenarnya Idlib ni mereka jadikan transit untuk mereka nak masuk ke Turki, kemudiannya mereka akan pergi bertebaran ke Eropah untuk menjadi pelarian. Duduk tu walaupun transit, ada yang dah duduk setahun tak boleh masuk lagi tuan-tuan. Sebab bukan senang nak tembus ke border tuan-tuan, bukan senang. Jadi insyaAllah saya pergi bulan 10 tu dah mula masuk musim sejuk, dan nak mula dah menghampiri musim sejuk. Dan sejuk di Syria ni saya pernah kena, saya sendiri pengalaman kena -5 tuan-tuan. Sejuk, suhu sejuk. Tapi baru ni saya di Kabul tu lagi sejuk lah, -9. Allahu Akbar. Yang duduk Amerika lagi lain cerita lah kan. Yang tapi kita tak pernah kena sejuk ni, bapak yang sejuk tuan, jangan buat pasal. Jadi bila sejuk tuan-tuan, mereka dalam keadaan daif, duduk dalam kemah-kemah biasa, pakai baju pun baju jubah macam ni tuan. Kalau ada pun sweater pun tak tebal mana, tapi duduk dalam keadaan sejuk tuan, bayangkan. Jadi insyaAllah kita tengah kumpul duit, saya tengah kumpulkan dana untuk kita belikan blanket, kita belikan kayu arang untuk mereka buat pemanas badan. Kemudian kita nak belikan gandum dan juga tepung untuk meringankan beban mereka, untuk mereka makan, buat alas perut sementara dalam musim sejuk. Pasal musim sejuk ni tuan-tuan, orang tak keluar rumah tuan-tuan. Jadi mereka terpaksa berlawan, bertarung untuk nak cari makan dan sebagainya dalam keadaan sejuk yang membeku tuan. Jadi insyaAllah kalau tuan-tuan rasa nak berkongsi rezeki, tabung ada di belakang. Kalau tak ada cash, ada QR code dan account number. InsyaAllah duit tuan-tuan saya akan bawa ke Syria bulan 10 insyaAllah. Yang kedua, wakaf Al-Quran. Projek wakaf Al-Quran Afghanistan saya masih lagi teruskan. Ya, saya tak berniat nak urai panjang pasal wakaf Al-Quran ni, pasal setiap kali saya kuliah saya sebut dah benda ni di sini. Jadi tuan-tuan, siapa yang berminat untuk wakaf Al-Quran Afghanistan, boleh berwakaf dengan saya, jumpa saya. Jangan bawa warak masuk dalam tabung lah tuan-tuan. Sebab duit Quran tak boleh beli benda lain. Jadi datang jumpa saya, kita akad sikit, RM25 satu naskah Al-Quran. Kalau tuan-tuan tak nak wakaf malam ni, kata tak ada duit lah apa kan, sana ada phone number, dekat tabung tu ada phone number, tuan-tuan boleh ambil phone number tu, nanti tuan-tuan WhatsApp dekat kami, insyaAllah kami akan jawab cara macam mana nak wakaf Al-Quran. InsyaAllah wakaf Al-Quran ni pun saya akan bawa bulan 11 nanti. Sebalik daripada Syria, insyaAllah saya akan ke sana pula. Untuk sana kita bawa Quran. Sebelum ni saya dah pergi dah bulan 2 baru ni, saya bawa 10,000 Quran. Kita edarkan di Kabul, di Herat dan juga di Kunduz. Untuk kali ni saya akan pergi ke Badakhshan. Badakhshan makna utara Kabul. Dia dah sampai dekat-dekat dengan Tajikistan, sepadan dengan Tajikistan. Tuan-tuan, insyaAllah tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa nak berwakaf, jumpa saya lepas ni, ataupun tuan-tuan boleh ambil nombor telefon insyaAllah. Tuan-tuan, saya sebut Syria, saya sebut Afghanistan. Ya, saya sebut dua-dua ni. Kalau tuan-tuan rasa nak tengok, rasa nak ikut saya, nak pergi Syria ataupun nak ikut saya pergi Afghanistan pun boleh, tak ada masalah.
tuan-tuan boleh jumpa saya lepas semayang, kita sembang cara macam mana nak pergi. Tapi dia ada bayaran lah tuan-tuan ya. Sebab takut terlupa cakap ada bayaran, dia ingat free kan tak? Beratur lepas ni sampai ke kereta tu bagi nama nak ikut tengok asal kan. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak tengok keadaan Afghanistan tu macam mana, tuan-tuan nak tengok keadaan Syria macam mana, insya-Allah boleh jumpa saya lepas semayang insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rezeki, ada umur, ada jodoh, kita jumpa lagi. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Dengan mampir. Ya.